Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man wala, amma ba'd. InsyaAllah kita sambung dalam sebahagian dari perbincangan akhir daripada qada salat, yang mana pada Jumaat yang lalu kita telah menyentuh berkaitan dengan menggantikan salat bagi dua keadaan, yang mana pada peringkat awal itu ittafaqal ulama wa an ala anna qada as-salah wajibun 'ala an-nasi wan naim. Maksudnya orang yang tidur ataupun lupa, maka dia wajib qadha, yang merupakan kesepakatan di kalangan para ulama berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang itu jelas, ia tidak berlaku perbezaan pandangan dalam masalah tu. Bahkan nanti akan ada perbincangan berkaitan dengan nama. Ada yang menyatakan bahawa ia bukan dinamakan sebagai qadha, tetapi itulah yang menjadi waktu bagi orang yang terlupa dan orang yang tertidur tadi. Kemudian persoalan yang kedua muncul dalam perbincangan yang lalu adalah, adakah qadha itu perkara yang wajib ataupun tidak? Kerana ia pernah menjadi polemik yang agak panas, terutama bagi orang yang simple minded, apabila ada di kalangan para ulama yang menyatakan qadha salat bagi orang yang meninggalkan dengan sengaja, berbeza dengan orang yang meninggalkannya tertinggal disebabkan lupa ataupun tertidur. Itu isu yang lain, kerana ia bukan dalam kawalan, bukan dalam kawalan dia tertidur, sababun minal asbab, di atas apa-apa sahaja sebab dia tertidur dan dia dalam keadaan terlupa. Yang ini terlupa betul, genuine, bukan dia buat-buat lupa. Maka apabila keadaan yang kedua, dia meninggalkan dengan sengaja, dia tahu itu adalah salat, waktu salat, dan kemudian dia tinggalkan. Dan di sini berlaku perbahasan panjang, yang mana di situ disebutkan, adakah wa amma tariku lis-salati 'amdan fa madhhab al-jumhur annahu yu'tham wa anna al-qadha'a 'alayhi wajib. Pandangan jumhur menyatakan bahawa meninggalkannya adalah dosa. Bukan saja dosa, ia termasuk dalam dosa yang sangat besar, meninggalkan salat dengan sengaja. Satu part. Yang kedua adalah qadha untuk salat, ia pandangan jumhur, majoriti di kalangan para ulama, termasuk dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama, semua sepakat ia dosa besar. Yang kedua, pandangan jumhur menyatakan bahawa ia wajib untuk diqadhakan. Yang mana datang selepas daripada itu, penulis membawa pandangan yang kedua yang dimunculkan dari Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, dan kemudian dia bawa argumen
daripada Ibn Hazm Al-Andalusi yang lebih awal daripada Ibn Taymiyah. Apa kata di situ? Kerana Ibn Taymiyah dalam 700 tahun, dia meninggal 728, 726. Ibn Hazm berada di Andalus, ataupun memang orang Andalusia, Spain, daripada transisi kerajaan Umayyah kepada Abbasiyah. Maka sudah tentu ia lebih awal daripada Ibn Taymiyah. Cuma penulis menyatakan pandangan Ibn Taymiyah, tarikus salat amdan la yashra'u lahu qada'uha wa la tasih minha bal yukthar min at-tatawwu'. Dia kata bagi orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, dia tidak disyariatkan, maksudnya tidak wajib untuk mengqadhakannya. Bahkan kalau dia qadha sekalipun tidak sah. Tetapi yang perlu dilakukan adalah memperbanyakkan salat-salat sunat. Yang ini menjadi clash point dia, di antara yang pertama kata wajib, yang kedua kata tidak wajib. Mengapa benda itu? Dan dia bawakan daripada pandangan Ibn Hazm Al-Andalusi, daripada kitab dia Al-Muhalla bil Athar, kitab Al-Muhalla, iaitu satu buku yang saya kira saya tidak lagi jumpa terjemahan dia, even English ataupun bahasa Melayu, dan satu buku yang sangat menarik. Bahasa dia sangat, kadang-kala sangat tinggi disebabkan penggunaan bab falsafah dan juga logik oleh Ibn Hazm Al-Andalusi. Dia satu orang yang sangat dinamik watak dia. Dalam satu masa dia masuk dalam politik, dia menulis banyak. Sebahagian di kalangan riwayat menyatakan bahawa dia seorang peniaga. Sekitar umur dia yang agak lewat juga, daripada umur orang yang belajar. Dia pergi kepada satu masjid, dia salat asar. Bila dia sampai salat asar, orang tengok dia duduk kat masjid, terus duduk, dan dia kata, kenapa engkau tak salat sunat? Dan untuk dia datang disebabkan ada kematian, dia nak salat jenazah. Dia duduk dan orang kata, bangkit salat qabliyah. Dia bangkit. Tentu dia tak tahu apa, dan dia salat. Habis salat asar, dia nak bangkit salat ba'diyah. Surah marah dia, bersih bang salat. Dia jadi tension. Dia kata, tadi aku tak salat, hampa marah. Habis salat, aku nak salat pula, hampa marah lagi. Jadi dia kata, tunjukkan kepada aku orang yang paling alim di dalam negeri ni, aku nak pergi belajar. Start daripada itu dia mula belajar. Dia banyak, antaranya physics, mathematics. Dia juga menulis. Dia menulis syair. Cuma ketika mana peralihan antara Umayyah kepada Abbasiyah, dia pro kepada Umayyah, disebabkan ada isu keluarga besar dia diislamkan oleh kerajaan Umayyah. Jadi dia pro kepada Umayyah, dan dia menulis. Bahasa dia sangat tajam. Satu masalah satu kelebihan ke satu apa, dia sangat tajam bahasa dia. Kerana dia tak sebut nama, tapi konklusi yang dia buat terhadap pandangan-pandangan mazhab Hanafi khususnya. Sebab mazhab Hanafi timbul, dipanggil sebagai mazhabir ra'yi, pandangan mazhab yang banyak menggunakan ijtihad. Ra'yun maksud dia lihat. Kalau katakan dalam ayat, ra'aitu, aku melihat, aku telah melihat, ra'a. Jadi apabila dia mazhab Hanafi menggunakan pandangan ijtihad, yang mana ketika itu mazhab Malik, mazhab Syafi'i, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal banyak dipanggil merujuk kepada athar, nas. Jadi mereka akan lebih mudah untuk merujuk kepada nas tanpa memperluaskan ijtihad-ijtihad baru, pandangan-pandangan baru. Apabila benda ini berlaku,
kebanyakan pandangan itu kadang-kala menjadi clash antara Ibn Hazm yang banyak menggunakan logik dan falsafah, termasuk apabila dengan Abu Hanifah. Saya juga pernah sebutkan dahulu bagaimana dia mengkritik pandangan mazhab Abu Hanifah dalam Al-Muhalla. Dia kata Abu Hanifah, pandangan dalam mazhab Hanafi menyatakan bahawa sekiranya berlaku sumbang mahram antara ayah merogol anak dia, sama ada itu adalah secara paksaan ataupun suka sama suka, berlaku sumbang mahram. Persoalan yang ditanya kepada Abu Hanifah dan mazhab Hanafi adalah bagaimana hubungan antara ayah budak tu dengan mak dia. Adakah ia masih kekal ataupun terfasakh? Ayah dia rogol anak dia, bagaimana si ibu dan juga bapa dia? Pandangan mazhab Hanafi menyimpulkan bahawa si ibu dan si ayah terfasakh secara automatik. Tapi Ibn Hazm dia bantah, sebab memang perbuatan itu adalah perbuatan keji, kebinatangan, tetapi untuk membubarkan sebuah perkahwinan ia memerlukan nas yang jelas. Perkara tersebut mungkin kita boleh ambil tindakan, sama ada dia akan di penjara ataupun dia disebat ataupun dia dibunuh, maka itu satu part. Tapi untuk membubarkan perkahwinan, satu nas yang lain perlu untuk menjustifikasikan. Ketika mana Ibn Hazm tak bersetuju, dia bantah, dia buat satu konklusi terhadap pandangan Abu Hanifah ataupun mazhab Hanafi yang menyatakan berlaku perpisahan antara ibu dan ayah dia. Dia kata la yuqalu hadzal kalam illa fi kharijil Islam. Simple, tapi perkataan ni sangat tajam. Dia kata benda ni, conclusion yang dibuat ni tidak disebutkan, la yuqalu hadzal kalam, kalam ini tidak disebutkan, melainkan ianya itu di luar daripada Islam. Dia kata ni, orang yang buat conclusion ni selalunya lah, kata dah, selalunya orang yang bukan Islam. Dia nak kata macam tu. Dan banyak benda yang lain dia gunakan bahasa sekasar itu. Sebahagian daripada pengkritik Ibn Hazm, pengkritik di sini bukan dia benci ke apa, dia mengkaji Ibn Hazm, dia melihat daripada banyak sudut. Dia kata antara siapa yang baca Ibn Hazm Al-Andalusi ni, dia ni seorang pendebat yang sangat dahsyat, hebat. Siapa yang membaca dia ini adalah satu orang yang memiliki keilmuan yang cukup tinggi. Tapi mazhab dia tak survive. Mazhab ni tak ada tempat dalam masyarakat Islam sampai ke 1440 Hijrah. Kebanyakan tuan-tuan pun tak pernah dengar nama dia. Tapi kalau tuan-tuan buka dalam kitab-kitab asal mazhab, nama ni muncul banyak. Kitab-kitab turas dalam kod dia punya pandangan, dalam membantah pandangan, nama Ibn Hazm ni cukup banyak. Dia ada seorang nama dia Abu Hazm daripada golongan tabi'in, kemudian ada Ibn Hazm daripada Spain. Cuma dia kata kepada siapa dia tak survive kerana bahasa dia. Kadang-kadang akhlak ni dia salah satu Allah Ta'ala beri keberkatan kepada orang. Kadang-kadang dia lah orang, dia mungkin hebat, dahsyat ilmu dia, tapi apabila terlebih kasar dalam beberapa sudut, dia buat benda tu sampai hujung hayat. Ada orang yang mungkin masa muda dia benda yang reasonable lah untuk waktu muda dia, tapi di hujung hayat dia mula untuk cool down. Macam Imam Syafi'i semua ni, memang pada awal tu dia sangat cergas, sangat aktif dalam memberi membahas, tapi dia sampai hayat dia di buku-buku dia, mungkin kerana dia banyak terkesan, dia duduk di sana di Spain, dan kemudian buku-buku dia hampir separuh daripadanya dia dibakar kerana perbezaan pandangan politik yang ada. Sebab tu perbezaan ini bukan perbezaan yang simple dalam sejarah Islam,
perbezaan berdasarkan politik ini bukan benda yang simple. Dan bila kadang-kala orang buat conclusion apa yang berlaku pada hari ini pada dunia Islam, orang kata rosaklah dunia Islam ni, dah apa, pasal politik dia berkelahi, pasal politik dan agama dia jadi macam ni. Bagi orang yang baru, sama ada baru hidup ke ataupun baru membaca politik ke, sama ada dia tak membaca sejarah Islam, dia akan merasa benda ni macam baru, Islam dah muka rosak. Saya bimbang kalau sebahagian daripada kita membaca semula semenjak di zaman Abu Bakar As-Siddiq, dia akan melihat bagaimana Abu Bakar itu juga boleh jadi, kalau ada Facebook pada hari ini, Abu Bakar pun dikatakan gagal. 100 hari dia ke, setahun dia ke. Abu Bakar ada 2 tahun 2 bulan. Perkara yang pertama adalah dia bukan mempunyai masalah dia daripada isu pentadbiran dia. Masalahnya adalah persepsi masyarakat umat Islam di situ. Walaupun bercampur adanya sahabah, adanya tabi'i dan sebagainya. Sebab untuk menggalang ganti watak Nabi di dalam sebuah pemerintahan tak mudah. Kalau dahulu akan ada persepsi sama ada dia tu Abu Bakar, siapa lagi yang terbaik di atas muka bumi ni yang bukan Nabi kalau bukan Abu Bakar. Kalau nak bercakap tentang keadilan, bercakap tentang kesamarataan, bercakap tentang kesaksamaan, ada orang berani untuk bangkit dan dia kata Abu Bakar tak adil. Masalah sebab dia confirm ahli syurga. Dia confirm ahli syurga. Dan dia tidak pernah mengambil mana-mana hak orang lain secara zalim. Tetapi kali yang pertama dia ambil, orang telah membandingkan dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam situasi yang sama, dalam situasi ketika itu juga, dia ada satu masalah murtad. Bayangkan murtad ni dia akan peroleh, orang akan kata dulu sebelum kau Abu Bakar tak ada murtad-murtad ni. Zaman kau ada murtad. Bayang ia berlaku pada Zahari ni, teruk Abu Bakar kan? Persiapan nak perang itu, ada satu masa nak siap perang ni, ingat seminggu lah, berbulan ambil. Dia hanya ada 26 bulan sahaja untuk hidup, baki hidup dia dan dia sebelum dia wafat, iaitu pada Abu Bakar. Katakan habis 6 bulan. Semasa peperangan pula, selepas pos peperangan, habis peperangan Riddah, peperangan melawan orang murtad, datang satu lagi peperangan apabila timbulnya masyarakat yang tak mahu bayar zakat kepada Madinah. Dia bukan tak bayar zakat, dia tak mahu bayar zakat kepada Madinah. Ketika itu untuk memberikan submission kepada kerajaan adalah orang Islam akan membayar zakat dan diberikan kepada pemerintah. Dia tak ada teks dia, cukai. Dan bagi orang bukan Islam, dia akan bayar jizyah. Maka cara penundukan mereka terhadap pemerintahan itu dengan pembayaran keduanya. Dan mereka kata kami tak mau bayar ke Madinah. Menyebabkan Abu Bakar membuat keputusan politik supaya ketundukan semua kawasan-kawasan pentadbiran Islam ni di bawah Abu Bakar tidak keluar daripada persekutuan. Maka dia hantar tentera untuk pertahankan supaya jangan tarik cabut ketaatan daripada Abu Bakar. Di peringkat awal Umar tak setuju. Cuba lihat, tengok dia punya teks. Umar tak bersetuju. Dia kata macam mana kita hendak, kita diarahkan oleh Nabi. Kata Nabi SAW, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diarahkan untuk berdakwah dan untuk sekiranya berlaku peperangan untuk mempertahankan diri sehinggalah manusia itu menyatakan asyhadu an la ilaha illallah. Kita mungkin boleh ambil tindakan pada dia, tapi bukan dengan perang sampai membunuh dia, sebab kita disuruh untuk jaga darah, jaga maruah, jaga harta. Umar tak bersetuju, tapi Abu Bakar teruskan tindakan itu. Sebab itu Syekh Profesor Dr. Muhammad Ammarah menyatakan, seorang tokoh sejarawan Islam masih lagi hidup, dia kata tindakan ketika itu bukan tindakan agama, ia tindakan politik.
supaya berlakunya stability di dalam negara. Dia berjalan, dia perang lagi sekali. Situasi ketika itu sangat dahsyat. Dan ketika kita membaca tentang Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, pemerintahannya hebat, pemerintahannya dahsyat. Yang kita boleh buat satu gambaran adalah Umar hanyalah seorang, dia bagus, dia tokoh yang besar, dia mewarisi daripada kebaikan dan juga hasil yang dibuat oleh Abu Bakar. Tak mungkin dia boleh capai kepada tahap itu sekiranya Abu Bakar tidak mewarisi sebuah kerajaan yang stabil. Umar takkan mungkin boleh buat. 12 tahun dia memerintah. Pada zaman Abu Bakar, pada zaman Umar tidak berlaku masalah besar. Pada zaman Uthman ada di penghujung dia. Yang saya nak katakan, ketidakstabilnya negara Islam bukan bermula pada Umayyah, pada Abbasiyah, pada Uthmaniyah pada hari ini. Kalau tuan-tuan masuk ke dalam cerita Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, yang ini lagi dahsyat daripada Abu Bakar bagi saya. Dia bukan sekali, dia bukan dua kali, dia berkali-kali sehinggalah dia mati. Hidup dia menjadi pemerintah adalah konflik semata-mata. Sebab itu kata Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadwi tentang dia menjadi pemerintah di waktu keadaan yang sangat genting. Ketika dia ambil pun, ketika Uthman dibunuh, pemberontak jumpa dengan dia. Pemberontak yang bunuh tu pergi jumpa dengan dia. Dia tahu siapa yang pergi perangai buat ni secara umum. Dia kata kau jadi khalifah, kau jadi Amir Mukminin. Ali kata jangan masuk campur urusan ni. Hadza laisa min sya'nikum walakin min sya'ni ahli Badr. Ini bukan urusan kamu, ini urusan ahli Badar. Kau jangan tunjukkan aku, jangan arahkan aku apa. Ini urusan ahli Badar. Kami akan bincang. Dia pergi pada satu rumah. Dia tahu ketika itu orang yang satu-satunya dalam seniority adalah dia. Dia duduk dalam satu rumah untuk mengelakkan orang jumpa dia. Tapi ada dua orang yang lain yang tahu dia di mana dan juga sama standard daripada ahli syurga. Dalam hadis Tirmizi Nabi sebutkan 10 orang, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Adanya Talhah bin Ubaidillah dan Az-Zubair ibn al-Awwam juga. Dua ini pergi ke rumah tersebut dan memujuk Ali mengambil jawatan khalifah. Ali tak mau di peringkat awal, dan akhirnya dia bai'ah, kedua-duanya berbai'ah kepada Ali di rumah di situ, dan Ali ambil. Kenapa saya sebut dua nama ni, Talhah bin Ubaidillah, Az-Zubair ibn al-Awwam? Kerana dua ini yang akan kecewa selepas daripada itu, kerana menganggap Ali tidak mengambil tindakan terhadap pembunuh Uthman. Ini adalah tabiat biasa sebuah transisi pentadbiran. Harapan kadang-kadang terlalu tinggi, kerja yang dibuat adalah terlalu lambat disebabkan faktor dalaman dan faktor luaran. Apabila Talhah bin Ubaidillah, Az-Zubair ibn al-Awwam tahu dia ini adalah kesatria bagi dunia Islam, dia akan buat cepat. Habis dibai'ah Ali, dialah orang pertama dalam sejarah Islam membai'ah Ali di rumah itu. Apabila dia keluar, habis berjalan, Ali berada di Madinah, dia berjumpa dengan Aisyah radhiyallahu anha di Mekah. Dia kata Ali tak ambil tindakan dekat pembunuh Uthman. Ini macam tak sama yang kami janji dulu. Menyebabkan Aisyah merasa bahawa ni tak boleh jadi. Seorang menantu Nabi dan khalifah telah dibunuh di Madinah, Ali tak ambil apa-apa tindakan. Dan kemudian Aisyah menggerakkan massa, menggerakkan dia punya ketumbukan ketenteraan. Ketika itu berlakulah kritikan terhadap Ali. Ali dah mula, sehingga hampir dekat setahun Ali tak buat apa terhadap pembunuh tersebut, sehingga dia menggerakkan daripada Mekah bersama dengan Talhah bin Ubaidillah, Az-Zubair ibn Awwam ke Iraq. Dia sampai ke Iraq,
Ketika itu kritikan dah berlaku, dia nampak tempat yang mana dia mempunyai kekuatan itu di Arab. Orang penyokong dia banyak di Arab. Jadi dia pergi ke sana di peringkat awal. Dan Aisyah bawa puluhan ribu. Bayangkan yang nak lead ini adalah Aisyah, isteri Nabi. Ali ada dia punya penyokong dia. Aisyah juga ada penyokong. Mereka bertemu di Arab, hantar wakil, dan wakil Ali bertanya kepada wakil Aisyah. Dia kata, wakil Aisyah tanya, pasal apa tak ambil tindakan? Tuan-tuan jangan bayangkan dia hantar surat dulu, call kan, tanya kat dalam WhatsApp group. Tak ada. Dia tak ada. Zaman tu kira dia nak bincang. Bila dah bincang tu, kalau dah putuskan untuk perang, dia tak perlu nak bawa, nak panggil, nak datang lagi sebulan. Jadi alang-alang untuk bergerak tu, sekiranya diperlukan tindakan ketenteraan, mereka terus untuk bergerak sebagai tindakan ketenteraan. Jadi jangan bayang okey dah apa deal tak boleh nak close deal, call, hantar tentera berjalan daripada jauh. No, dia terpaksa bergerak sekali. Jadi bila dia bergerak dan dia tanya wakil Ali 2 orang, wakil Aisyah 2 orang, dia kata bukan kami tak mau ambil tindakan, tetapi apabila berlakunya pembunuhan Uthman berkecamuk, sebab dah lama tak berlaku. Di zaman transisi Nabi SAW kepada Abu Bakar, murtad habis. Di zaman Abu Bakar kepada Umar tak berlaku apa? Cantik. Antara Umar kepada Uthman, walaupun dibunuhnya Umar, terbunuh syahidnya Umar, tidak berlaku begitu banyak signifikan kesan. Tapi daripada Uthman kepada Ali berlaku pembunuhan Ali, berlaku pembunuhan Uthman, berlaku pemberontakan yang besar. Ali mengambil keputusan politik ketika itu untuk menstabilkan negara sebelum mengambil apa-apa tindakan lanjut. Dan dia tanya, okey, kalau nak kami ambil tindakan, kami nak tanya yang ribu-ribu ada dengan ibu ini, sebab dia panggil Aisyah sebagai ibu, Ummul Mukminin. Wan nasu ma'akum ya ummah. Manusia yang join kau, belakang kau ni puluh-puluh ribu ni, boleh kau pastikan di belakang engkau ni tidak ada seorang pun pemberontak yang terlibat. Sebab ingat time tu dia bukan ada kad pengenalan, dia bukan ada pasport. Kalau tentera buka pula, dia bukan ada nombor untuk dia tahu siapa-siapa. Dan apabila penduduk Mekah ke penduduk Madinah ke penduduk Iraq, dia bukan nak pergi letak buat rumah tu dia mesti ada tanah, padang pasir seluas itu. Jadi dia kata kalau dia duduk di situ dah 10 tahun, bukan orang mungkin kenal. Jadi dia bertanya kepada penyokong Aisyah yang kat belakang, engkau orang korang semua ni, ada ataupun tidak yang terlibat dengan dalam pembunuhan Uthman? Dia kata kami tak tahu. Siapa yang malam itu nampak dengan mata kepala sendiri yang menetak kepala Uthman sehingga kami boleh ambil untuk dibunuh kembali qisas? Kami tak tahu. Seperti mana anda tak tahu, begitu jugalah Ali tak tahu. Sebab itu tindakan terhadap pembunuh Uthman itu sama ada ia tidak boleh dilakukan ataupun ia mungkin mengambil masa yang panjang. Tetapi negara perlu untuk bergerak. Uthman dah tak ada, Uthman tak boleh dihidupkan semula, dia telah mati. Tapi kita ada sebuah negara dan umat Islam yang perlu bergerak. Di situ tim Aisyah dah mula terdiam. Dia kata kita silap, kita patut bagi Ali peluang untuk selesaikan benda ni. Malam tu mereka balik dan mereka diserang kedua-dua belah pihak oleh pemberontak dan mereka bertembung. Terjadilah peperangan yang namanya peperangan Jamal. Jamal iaitu unta. Habis kat situ saja kah? Itu saya kata dalam dunia Islam terutama Ali adalah, kalau nak kata tak stabilnya umat Islam berpecah, tu pecah since daripada zaman sahabat. Sebab apa? Politik. Habis saja peperangan Jamal yang melibatkan tokoh besar Aisyah radhiyallahu anha dan juga Ali bertembung, ia telah trigger Muawiyah di Syam.
daripada segi kepimpinan, Muawiyah ini lebih terkehadapan daripada Aisyah. Dia kata, buat apa hampa bergaduh? Dia tak puas hati sebab ketika itu pemerintah Al-Ali. Dia gerakkan daripada Syam dengan Iraq tak berjauh kan, dia bergerak. Kalau katakan Mekah dia naik ke atas, kalau Syam dia bergerak pergi ke Iraq secara horizontal, dia bergerak, dan berlakulah peperangan Siffin. Ketika ini baru buku bertemu ruas. Pada zaman Aisyah itu tidak berlaku impak yang besar, tetapi yang lead ini kedua-duanya licik daripada segi peperangan, strategi dan ketenteraan. Sehinggalah dia tak boleh habis. Dia terpaksa buat majlisut tahkim antara wakil Muawiyah dengan wakil Ali, bertemu untuk menyelesaikan buat perjanjian perdamaian. Berlaku peperangan dahsyat dalam antara keduanya. Kesan pembunuhan Aisyah dan juga peperangan dan orang yang mati antara Aisyah dan juga Ali kem tu, bayangkan bertahun ambil masa, sehingga Ali memutuskan tidak boleh lagi untuk berdiam di Madinah. Dia akan jadi perang dingin lah. Aisyah tang tu, dia nak lead ataupun nak operate kerajaan daripada Madinah, dia akan jadi awkward. Dia pindahkan terus ke Iraq. Habis peperangan dengan Muawiyah, ada lagi satu yang sangat besar, adalah peperangan Nahrawan, yang mana bangkit daripada itu yang hari ini yang Nabi SAW sebutkan sebagai kelompok Khawarij. Yang ni lagi dahsyat juga, tak kurang hebat dah. Yang Nabi gelarkan dia sebagai anjing neraka, bukan kerana dia melawan kerajaan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu semata, tetapi dia ada set of idea di dalam akidah. Nabi sebut siap-siap di zaman baginda. Nabi kata, kalau kau tengok terhadap amalan mereka, engkau tengok tentang ibadah mereka, tentang salat mereka, tentang puasa mereka, ibadah engkau itu adalah ibadah yang lekeh berbanding dengan dia. Dahsyat. Yang akan memerangi Ali itu adalah tokoh ibadah, ulama, hafiz Quran, yang nak lawan Ali ni. Sebab itu kalau kita duduk ketika zaman tu, kita lagi pening, aku nak pilih A ke nak pilih B. Yang ini Ali juga, yang ini tokoh ulama. Tuan-tuan tahu dalam peperangan Nahrawan melibatkan tidak kurang daripada 30,000 hufazul Quran, hafiz Quran, yang terlibat nak pergi bunuh Sayyidina Ali ni. 30,000 ahli Quran, hamilul Quran. Sehingga Ali menghantar Ibn Abbas radhiyallahu an untuk pergi berdebat dengan mereka selama 3 hari. Dia menjawab persoalan dan perbahasan dengan golongan ni, sehingga separuh daripada mereka back off, balik. Dalam keadaan separuh balik tu ada 15,000, bukan 15 orang, 15,000. Ketika mana peperangan itu berlaku dan terbunuh banyak orang, dan Ali tak mahu benda ni berlaku. Ketika mana mereka wujud, mereka ada dalam negara, Ali tak ambil tindakan. Sehingga di kalangan sahabat-sahabat yang lain kata, pasal apa tak ambil tindakan? Mereka ni ancaman. Kau sebagai pemerintah ada hak ambil tindakan. Kata Ali, naqtuluhum muqbilin wa natrukuhum mudbirin. Kita perang apabila mereka berhadapan, maksudnya mereka serang kita, tapi kita tinggalkan mereka kalau mereka mudbirin, membelakangkan kita, tidak ada aktif peperangan. Maksudnya dia senyap, kita senyap, dia lawan, baru kita lawan. Wallahu a'lam. Daripada satu sudut betul, tapi daripada sudut keselamatan, sebenarnya dia akan boleh menyebabkan banyak isu-isu yang lain. Dia boleh create banyak benda, dan itu adalah ancaman-ancaman dalaman yang cukup dahsyat. Bayangkan apa yang berlaku di Sri Lanka. Ia muncul daripada apabila
kenyataan terbaru daripada pusat-pusat Islam di sana menyatakan dia telah menghantar surat dan alert kepada pihak berkuasa keselamatan di Sri Lanka bahawa wujudnya penceramah dan duat orang Islam yang memang menyebut secara terbuka dalam ceramah mereka maki hamun dalam masjid ni, maki hamun tentang untuk membunuh penganut agama Kristian. Benda itu telah pun dihantar 2 bulan lebih awal. Sebab tu saya ingat kemarin Setiausaha Keselamatan Negara Sri Lanka meletak jawatan kerana dia menganggap itu adalah jas sejuk. Tapi akhirnya 9 tempat diletupkan dengan pembunuhan yang banyak. Dan memang ketika mana kita membenci white supremacy di barat, terutama di UK ataupun di US, ia adalah isu global. Kerana di tempat orang Islam juga kita membentuk supremasi kita. Dan saya melihat secara dekat pilihan raya dia tak panggil pilihan raya dari pemilu, pilihan umum, pilihan presiden di Indonesia. 7 bulan saya hidup dengan dia. Kaya semua bahasa, semua jenis apa semua saya tahu. Saya pergi sana sekali ya. Ada undangan, ada program. Semasa saya di school saya di UK, di School of Oriental and African Studies, dia ada department khusus tentang bahasa Indonesia. Saya tengok, saya kata siapa dia pergi ambil bahasa kita nationalist kata apa lebih dia. Lepas saya 7 bulan saya tengok daripada akar sosial dan juga politik, saya rasa Indonesia ni dia lebih dahsyat berbanding kita dalam banyak sudut. Dia ada kekuatan yang banyak, terutama rakyat yang kekuatan ekonomi. Dia ada, kalau kata dia boleh pergi jauh, dia akan menjadi seperti US yang self sustain untuk diri dia sendiri. Kadang-kadang kita tengok politik keagamaan di Malaysia ni agak dahsyat lah. Tuan-tuan boleh di sana, saya boleh katakan 5 kali ganda lebih dahsyat di sini. Dia maki, dia kafirkan, dia apa di masjid ribu-ribu ni. Kira kita ni kalau kuliah, rakyat dia ramai kan, rakyat dia ramai, jadi ribu-ribu ni kalau kuliah biasa. Bila ia menyentuh tentang politik untuk pilihan raya, ia lebih dahsyat lagi. Kita ada pilihan raya, kita punya voters lingkungan dalam 14,972,000 lebih untuk the previous election. Untuk kali ni mereka ada tak banyak, cuma 192 juta 192 juta pemilih ataupun voters. Pusat pembuangan undi yang dipanggil TPS, tempat pencoblosan suara, semua manual. Sebagai ingat, tempat pencoblosan suara dia ada 810,000 tempat. Dia kira pengiraan undi dia selama 35 hari. Dia akan umum secara rasmi oleh KPU, dipanggil KPU, oleh SPR dia pada 22 Mei nanti secara rasmi. Proses pengiraan undi untuk 192 juta itu telah memakan korban nyawa. Setakat hari ini yang mati menguruskan, most of the cases menyebabkan diorang mati adalah keletihan, adalah seramai 140 orang. 140 orang. Saya ingat 140 orang the latest. 140 orang. Kalau tuan-tuan tengok daripada awal sampai akhir, kita sedang copy paste beberapa sudut ekstremisme keagamaan daripada seberang. Watak tu ada. Kalau kan tanya saya detail, kita boleh tengok kat mana
perkataan ucapan-ucapan. Sebab tu belum lagi menang. Ada sebahagian parti di Malaysia menyokong pihak-pihak yang mana, sebab dia sedang import idea tu daripada Indonesia, untuk menggerakkan massa, untuk apa semua dia ada. Dan itu watak tu kalau orang nak tengok daripada zaman Sayyidina Ali radhiyallahu an sampai ke hari ini. Kadang-kadang isunya adalah isu macam ni. Dia mula untuk letakkan, dia tak nampak perbezaan pandangan itu untuk difahami, tetapi untuk diperangi. Apabila proses yang sama, saya ingat 2 tahun yang lalu, bila orang bincang berkaitan dengan qada salat ini wajib ataupun tidak, kita buat simple judgement kita. Oh, kalau tak wajib, maksudnya awak nak bagilah tinggalkan solat. Isu yang lain. Sebab tu kenapa saya selalu ingatkan, apabila orang sebut A, jangan buat conclusion bahawa itu adalah D. Stick pada isu yang sedang dibincangkan. Saya kata tak wajib, awak kata wajib, okey. Tapi bukan bermaksud saya kata boleh tinggalkan salat. No, seharam-haram benda adalah meninggalkan salat fardu. Tetapi perbahasan yang dibawa oleh Ibn Hazm adalah, adakah meninggalkan salat itu dan mereka sepakat meninggalkan salat itu adalah haram, tetapi adakah ia wajib untuk digantikan? Ia wajib untuk digantikan. Maka di situ yang menjadi isu yang besar, sehingga kata Ibn Hazm dalam selepas daripada, sebahagiannya kita telah baca pada kuliah yang lalu, cuma saya lihat ada beberapa benda yang menarik untuk dikongsi lagi, adalah di mana dia membincangkan daripada situ ada persoalan-persoalan yang dia kata, kalau kita membenarkan qada salat, dan bukan saja membenarkan, kita wajibkan qada salat, dan ia wajib, bermaksud dalam satu sudut logik dia nak tanya, adakah meninggalkan salat itu maksiat ke taat? Meninggalkan salat fardu perkara maksiat ke perkara ketaatan kepada Allah? Maksiat. Dan kemudian kalau perkara itu maksiat, satu part, mengqadakkan salat itu benda maksiat ke benda taat? Dia akan kata taat. Maka Ibn Hazm kata, macam mana engkau membenarkan, quote and quote, meninggalkan salat itu dan digantikan dengan satu benda yang lain daripada taat? Maksiat digantikan itu tadi, dahlah dia buat maksiat dengan meninggalkan salat, kemudian nanti ada kewajipan untuk melakukan ketaatan untuk menggantikan. Bermaksud seperti, kalau begitu, seperti meninggalkan salat itu tiada apa-apa, kerana nanti akan ada solusinya dengan mengqadakkan dia. Jadi dia kata, dosa tetap dosa, engkau mohon ampun daripada Allah dengan cara nanti seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, man taba wa amana wa amila amalan salihah yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Siapa yang bertaubat, dia satu orang yang kaki tinggalkan salat, dia berdosa, dia bertaubat, dia beriman kepada Allah, dia melakukan amal salih, yang itulah yang disebutkan memperbanyakkan amal salih, memperbanyakkan salat-salat sunat. Satu part. Okey. Kemudian dia buat satu lagi logik, sebab kita kena faham sama ada isu ini wajib ataupun tidak menggantikan, mengqadakkan salat ini, ia tidak disebutkan dengan jelas dalam hadis. Dalam Quran tidak ada, dalam hadis tak ada. Jadi dia ruang ijtihad. Jadi untuk memahami ijtihad itu, dia datang dengan proses untuk mencanai persoalan-persoalan supaya ijtihad dan keputusan itu menjadi sangat kukuh. Dia tanya lagi sekali, kalau menggantikan itu sudah tentu terlepasnya waktu, betul? Kita masuk, kita habis syuruk dalam pukul 7 apa? 2 minit, 7-3 minit, kita katakan syuruk kita habislah 7-4 minit, kita habis. Dia nak salat subuh pada 7.30, sah ataupun tidak? Tak sah, sebab dia dah habis waktu.
Dia dah habis waktu antara tadi masuk waktu subuh sampailah habis pada syuruk, dia telah habis. Jadi dia salat subuh 7.30 dengan sengaja. Hakikatnya benda itu tidak sah. Betul? Kita setuju. Jadi apabila kita telah pun terkeluar kerana sengaja, isunya sengaja ya, bukan tertidur ataupun terlupa. Ini antara senggang waktu. Bermulanya subuh di awal ini, habisnya subuh di sini. Jadi untuk mengqadakkan yang terlepas dengan sengaja itu, katakan di sini, bermaksud dia di luar daripada waktu ataupun tidak? Okey. Isunya adalah dia di luar daripada waktu. Kalau terlajak, katakan 7.30 dia salat subuh itu untuk mengqadakkannya kerana sengaja, kan, kerana sengaja, maka logiknya juga adalah sebelum daripada masuknya pukul 5.46 tadi, kita juga dibenarkan untuk salat. Betul? Sebab isunya adalah luar daripada waktu. Jadi tak kisahlah sama ada sebelum masuk ataupun selepas habis. Itu logik Ibn Hazm. Jadi siap-siap. Kalau nak tidur lewat pukul 3 baru nak tidur, salat subuh siap-siap. Nanti bangkit pukul 9 dah boleh. Sebab anda membenarkan, mewajibkan qada itu dilakukan di luar daripada waktu. Itu perbahasan Ibn Hazm. Kalau nak marah Ibn Hazm. Saya simplify apa yang dia kata. Yang mana foundationnya kita setuju bahawa meninggalkan apa-apa salat 5 waktu adalah sebesar-besar dosa dalam hayat. Tetapi yang kita bincangkan isu yang sekarang ini adalah ia wajib ataupun tidak. Ketika dia mengatakan tidak wajib, itu logik dia. Maka logik kan, pada satu sudut, kalau anda membenarkan sebelum, maka kalau anda membenarkan selepas, maksudnya sebelum juga perlu untuk diberikan kebenaran. Maka disitulah Al-Hafidh Ibn Hazm Al-Andalusi menyelesaikan bagaimana dia menganggap bahawa mengqadakkan tu tak wajib. Tapi kalau tiba-tiba dalam Ramadan, kalau orang tanya, saya kata tidak wajib tapi boleh ataupun tidak, ia dibenarkan. Ia dibenarkan. Maka dia duduk 10 hari terakhir daripada Ramadan, nanti dia i'tikaf, sama ada di sini ke di mana, dia tak buat apa. Syagi nak baca Quran lama-lama, dia ruyuk lena kan. Letih sebab dia membaca. Yang ni dia nak lakukan pergerakan, dia tinggi, dia teringat dulu ada waktu yang masa muda-muda nakal-nakal tinggal salat. Jadi dia nak gantikan balik. Adakah boleh ataupun tidak? Pandangan jumhur membenarkan ataupun membajikkan, kita kata boleh. Walaupun dia menganggap tidak wajib, dibenarkan untuk dia mengqadakkan salat. Kalau tanya pada kita, saya mengambil jalan pertengahan antara pandangan yang agak keras pada Ibn Taimiyah dan pandangan yang agak yang ke kanan dan ke kiri itu, kita kata ia tak wajib, tapi bagi siapa yang nak melakukannya, itu adalah hak dia, dengan dia meniatkan di atas kesilapan-kesilapan yang pernah dia dilakukan dahulu. Maka disitulah yang wujudnya perbezaan. Ia mencerahkan kita apabila kita memahami apa sebab bagi pihak yang kedua yang berbeza dengan kita. Ini kepentingan di dalam mempelajari fiqh sunnah dan mazahib al-arba'ah, mazhab yang 4. Kenapa perbezaan ini berlaku? Dan ingat, Ibn Hazm Al-Andalusi ni, dia bukan mazhab 4, dia Az-Zahiri. Dia Az-Zahiri. Maka bila orang kita baca, oh yang ni bukan mazhab 4, oh yang ini bukan orang tempat kita, sebenarnya manfaat kita boleh ambil daripada segala pandangan, walaupun dia tidak bermazhab daripada mazhab 4, bagi orang yang mengambil pandangan itu dengan baik. Okey. Sehingga itu adalah memberikan penjelasan umum terhadap apa yang berlaku pada isu qada salat. Saya mengambil pada salat al-marid, salat orang sakit, yang menjadi perbahasan juga orang kita bila terlalu banyak daripada ustaz memberikan komentar, video viral sana sini tentang cara orang salat dalam keadaan sakit. Kita baca teks dahulu. Apa kata dia? Man hasala lahu udhrun min maradin wa nahwih
la yastati' ma'ahu al-qiyam fil fard. Siapa yang berlaku keuzuran disebabkan sakit ataupun seumpamanya, dia tak mampu untuk berdiri, la yastati' ma'ahu al-qiyam, untuk salat fardu ni. Dalam salat fardu, qiyam ni maksud dia berdiri. Dia berdiri, ia merupakan syarat. Yajuzu lahu ay yusalliya qa'idan, dia boleh salat dalam keadaan duduk. Fa'il lam yastati', kalau dia tak mampu al-qu'uda, untuk duduk, salla ala jambih, salat pada baring. Jambih ni orang dulu punya bahasa kita, salat di atas lambungan, maksudnya dia baring dalam keadaan macam mana, yumi birruku'i wassujud. Dilakukan juga keadaan itu, dengan keadaan itu untuk dia rukuk dan juga sujud. Wa yaj'al sujudahu akhfad min ruku'ih, sujud dia dalam keadaan lebih rendah daripada rukuk dia. Yang tadi menyatakan bahawa mesti berdiri, dalam suratul Nisa ayat 103, fadhkurullaha qiyaman, ingati Allah, salat dalam keadaan berdiri. Sebab itu dia panggil wa iqamis salah, untuk menunaikan salat. Dia boleh untuk kata wa tusallun, dan engkau bersalat. Maksudnya kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, buniyal islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dibinanya Islam, rukun Islam itu adalah dengan dia bersyahadah, syahadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis salah, dan didirikan salat. Nabi boleh kata wa tusallun, engkau salat, tapi Nabi kata wa iqamis salah. Semua ini memberikan signal yang sangat jelas. Contoh dia perkataan iqamah. Contoh iqamat kita tadi adalah memanggil orang untuk berdiri menunaikan salat. Jadi apabila saya ini dalam keadaan qu'ud, saya dalam aq'ud, ajlis, aku duduk, dalam kita bahasakan saya duduk. Kalau katakan uqim, aku berdiri, maksudnya saya berdiri, saya mengangkat badan saya, dalam keadaan susunan badan saya berdiri tegak. Maka itu yang menyebabkan menjadi ijma' di kalangan para ulama, bagi orang yang ingin menunaikan salat, dia mesti berdiri. Melain untuk salat fardu 5 waktu, melainkan salat sunat. Salat sunat dia boleh duduk. Salat fardu dia wajib berdiri kalau dia memang boleh berdiri. Kalau dia tak boleh, kalau dia boleh berdiri dan dia duduk ketika mana takbir, ataupun pada perbuatan yang mewajibkan dia berdiri, dia duduk, maka salatnya tidak sah. Dia boleh berjalan. Sebab itu yang kadang-kala saya tengok dia boleh datang naik motor, dia boleh datang jalan kaki daripada rumah mai datang, tapi bila dia nak takbir dia dah duduk siap-siap. Yang ni daripada segi kira-kira sebenarnya batal, tak sah. Sebab kalau dia tak boleh berdiri, dia tadi tak jalan kaki, melainkan tadi dia masuk memang daripada pakai wheelchair, orang papah masuk dalam masjid. Yang itu kita berikan kelonggaran dan itu dibenarkan. Dia memang at the first place dia memang tak boleh berdiri langsung, tapi bila dia masuk dan dia duduk ketika mana takbir, yang itu tidak dibenarkan. Pada waktu dia tak boleh lipat lutut dia ke, dia tak boleh duduk untuk ni, dia boleh untuk duduk di atas kursi. Okey. Ada persoalan lain nanti kita akan sentuh. Allah Taala kata fadhkurullaha qiyaman, surah An-Nisa ayat 103. Wa an Imran bin Husain kata dia, kanat bi bawasir, aku ni ada buasir. Aku ni ada buasir, kata Imran bin Husain. Fasa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'an as-salah. Maka sebahagian daripada usus dia mungkin keluar, dan dia susah untuk rukuk, dia susah untuk sujud, apatah lagi dia susah untuk duduk seperti mana di antara dua sujud dan tahiyat. Maka dia tanya kepada Nabi, macam mana nak salat aku ni? Ia bukan saja sakit, dia akan menyebabkan, dan ingat ketika tu lagi parah dia bukan ada ubat sakit, tahan sakit ke, ada apa, tak ada.
Kemudian Nabi menyatakan salli qa'iman. Nabi tahulah keadaan dia, dan Nabi kata salat dalam keadaan berdiri. Nabi bagi solusi umum, salat dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau engkau tak boleh, engkau duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jambik. Kalau engkau tidak boleh, maka engkau dalam keadaan baring. Dan itu adalah keadaan diri kita sendiri untuk menentukan. Pertama, kita tengok dalam benda-benda yang orang tu buat, contoh berjalan tadi dia mampu, dia simple je. Kalau kata dia letak kerusi tu, dia Allahu Akbar, dan dia dalam 5 saat dia tak boleh diri lama, dia duduk. Tetapi kalau kadang-kala sebahagian orang, dia mungkin ni, dia dah cakap saya memang tak boleh, memang saya nampak saya berjalan, dia jelaskan kat kita jangan pergi belakang kita cerita benda lain pula. Kan, kita kata dia dah rabak itu tak apa, antara kita kata antara dia dengan Allah, dia dah yakin bahawa dia memang tak boleh berdiri. Sebab itu, untuk sama ada puasa ke, sama ada salat ke, dalam keadaan yang dia dah bagi tahu, saya dah pergi klinik, saya dah pergi hospital, doktor kata siang-siang saya tak boleh, okey, kita serahkan. Kata dia tu tak ikhlas lah, hati dia siang-siang sikit, urusan tu urusan Allah. Dalam keadaan dia duduk sekalipun, walaupun dia mampu dia duduk, solat dia tu batal, tak berjangkit kat kita. Sebab tu dia jangan pergi buat jangkitan kepada dosa pula. Biar apilah urusan dia. Min husni islamil mar' tark ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang tu, dia tidak dia meninggalkan apa yang tak ada kaitan dengan dia. Yang tak ada kaitan dengan dia, jadi dia perlu untuk tidak pergi jauh daripada apa yang sepatutnya. Okey. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dalam suratul Baqarah. Allah tidak memberatkan seseorang itu di atas apa yang dia tidak mampu. Allah tidak memberatkan melainkan apa yang dia mampu saja. Daripada Jabir kata dia, adan Nabi sallallahu alaihi wasallam maridan faraahu yusalli ala wisadat farama biha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menziarahi seorang sakit, dan dia melihat dia bersolat di atas apa? Wisadah di situ, di atas bantal. Farama biha, Nabi baling. Dan tak tahu kenapa Nabi baling, Nabi buang benda tu, disebabkan dia tu memang mampu ataupun apa. Dan Nabi berikan kaedah umum, salli 'alal ardi in istata'. Engkau salat di atas lantai ataupun tanah sekiranya engkau mampu. Fa illa fa umi ima'an waj'al sujudak akhfat min ruku'i. Sekiranya tidak, maka engkau rendahkan tubuh engkau dan jadikan sujud engkau lebih rendah daripada rukuk. Wal mu'tabaru fi 'adamil istita'ah wal masyaqqah aw khauf ziyadatil marad aw bat'uhu aw khaufu duranir ra's. Apa dia kata? Yang diambil maksud di situ daripada apa yang disebutkan Nabi adalah ketidakmampuan dia berdiri ataupun melakukan mana-mana tindakan fizikal dalam salat. Satu. Kedua, iaitu masyaqqah, berat untuk dia lakukan, ataupun kalau dia buat menyebabkan khauf ziyadatil marad. Ketika tu dia mungkin boleh tahan sikit, tapi dia akan menambah dia bimbang akan tambah lagi sakit. Au bat'uhu, ataupun lambat untuk sembuh, ataupun dia bergerak lambat, ataupun khauf dauranir ra's, menyebabkan dia bimbang, kepala dia tak mampu untuk tahan, mungkin dia sakit kepala agak dan seumpamanya. Wasifatul julusi alladhi huwa badlul qiyam, dan sifat untuk duduk yang menggantikan berdiri adalah untuk duduk mutarabbi'an, dia duduk dalam keadaan bersimpuh, iaitu di atas tanah. Yang ini kaedah awal. Daripada Aisyah radhiyallahu anha kata dia, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'an, aku melihat Nabi SAW salat dalam keadaan bersimpuh, duduk di atas tanah.
Wa yajuzu ay yajlisa yukajulusi tasyahud, dibenarkan untuk duduk seperti duduknya tasyahud. Wa amma sifatun salatun min ajzil qiyam anil qiyam wal qu'ud faqila yusalli ala jambi. Adapun sifat salat kepada orang yang tak mampu daripada berdiri dan duduk, dikatakan untuk dia yusalli ala jambi, dia salat di atas, maksudnya dia salat dalam keadaan berbaring. Fa illam yastati' salla mustalqiyan wa rijlahu ila al-qiblah ala qadri taqatih. Kalau tidak, dia akan baring, kaki dia menghadap ke kiblat dengan kadar kemampuannya. Waqtar hadzal Ibnu al-Munzir, dan ini pandangan yang dipilih oleh Ibnu al-Munzir. Namun warada dzalik fi hadis dhaif, dan yang itu disebutkan dalam hadis yang dhaif. Daripada Ali, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata dia, yusallil marid qa'iman in istata'. Dia salat, orang yang sakit salat dalam keadaan berdiri sekiranya dia mampu. Maksud dia, asal bagi dia yang sakit, dia salat dalam keadaan berdiri dia mula. Fa illam yastati' shalla qa'idan. Dia tak mampu, dia salat dalam keadaan duduk. Fa illam yastati' ay yasjuda, sekiranya dia tak mampu untuk sujud, aw ma'a bi ra'sihi, dia rendahkan dengan kepala dia, wa ja'ala sujuduhu akhfat min ruku'ih, dia jadikan sujud dia itu lebih rendah daripada rukuk dia. Fa illam yastati', kalau dia tak mampu, ayusalli qa'idan, untuk salat dalam keadaan duduk, salla ala jambihil ayman, dia salat dalam keadaan kita panggil lambung, ataupun kita panggil apa? Lambung kan? Lambung dalam lambung kanan dia. Bahasa lama sungguh. Mustaqbilan al-qiblah, mengarah ke qiblat. Fa illam yastati', kalau dia tak mampu untuk salat dalam keadaan mengiring ke sebelah kanan, salla mustalqiyan rijlahu mimma yali al-qiblah, dia salat dalam keadaan kaki dia terlentang tu, kaki dia menghadap ke qiblat. Rawahu Daruqutni wa qala qaum, dan sebahagian di kalangan mereka menyatakan salli kaifuma tayassar lahu, salat dalam keadaan keduanya itu tadi yang mudah bagi dia. Wa zahirul hadis wa zahirul ahadis, dan zahir daripada hadis-hadis ini, annahu idza ta'azzara al-ima min al-mustalqi lam yajib alaihi syai' ba'da dhalik. Kalau dia dalam keadaan berbaring terlentang tu pun, kepala dia tak mampu untuk direndahkan, digerakkan, maka tak perlulah dia untuk paksa ataupun merendahkan kepala itu sebagai isyarat rukuk ataupun sujud lebih daripada itu. Okey. Persoalan yang muncul, hadis ni kata di atas tanah dia duduk. Kalau katakan boleh di atas tanah, ramai dah orang duduk dekat atas lantai. Sebab kebanyakan daripada ni dia kata, saya turun boleh ustaz, naik tak boleh. Dia dah turun dia boleh tapi cuma nak naik tak boleh kan. Jadi boleh bagaimana? Sebahagian di kalangan para ulama tu memang ada yang tidak membenarkan, disebabkan dia kata kemudahan duduk di atas kursi itu seakan-akan di dalam hadis ada, muncul di zaman Nabi SAW, tapi Nabi tetap tidak benarkan. Maka kalau siapa yang boleh untuk duduk di bawah dalam keadaan begitu, maka itu adalah keluar daripada khilaf. Katakan dia duduk dalam keadaan dia bersimpuh, dia tasyahud, duduk tasyahud, nanti dah rukuk dia rendahkan sedikit, nak sujud dia lebih rendah daripada tu. Okey, ada yang cuba untuk pergi lebih jauh apabila melibatkan tentang salat di atas kursi. Secara umum seluruh dunia di kalangan para ulama membenarkan, secara jumhur lah, secara umum. Tidak ada yang pandangan-pandangan dalam fatwa-fatwa rasmi, sama ada Malaysia, sama ada Saudi, sama ada Mesir, sebagainya, katakan haram. Semua membenarkan di atas kemudahan. Bagi kita yang kalau kata boleh salat duduk di bawah, silakan, kerana itu adalah asal yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dia duduk di salat bawah dan dia salat dalam keadaan begitu.
Kalau pergerakan dia daripada bawah nak naik ke atas, itu akan menyebabkan dia lebih sakit, ataupun ia lebih mudah untuk dia di atas pertimbangan diri dia tahu, maka dia boleh dibenarkan untuk duduk di atas kerusi. Masalah yang timbul lagi, perbincangan-perbincangan yang lebih detail macam saya sebutkan tadi, perlu diingatkan. Yalah, kadang-kadang yang buat tu adalah orang yang tua ataupun lebih tua daripada kita. Nak cakap payah, lagi-lagi pada orang yang muda, ustaz-ustaz yang lebih muda. Jadi nak hantar orang yang ni nak tegur pun payah juga. Kadang dia dengar daripada dia mai datang solat, bila dah kena tegur langsung tak mai. Benda jadi tak seronok. Dan dia bukan berkait dekat Sarawak, semua jenis kehidupan sosial dengan kita pun tak akan jadi apa-apa. Maka apabila itu satu, dia masuk, dia boleh berjalan, dia boleh apa, tapi bila solat dia nak terus duduk, yang itu tak betul. Tak boleh. Dia kena berdiri dahulu ketika dia qiyam, Allahu Akbar, dan kemudian dia duduk. Mungkin 5 saat lepas daripada tu ke, sekurang-kurangnya itu. Yang mana dia boleh berjalan tadi, dia takbir. Kalau kata memang dia langsung tak boleh untuk berdiri, itu dibenarkan. Kemudian apabila dia nak duduk pula, dia dah duduk. Sebahagian menyatakan ketika rukuk dia bangkit dulu dan kemudian dia rukuk. Sebab dia jadi macam, ada sebahagian tu, saya dalam satu part saya setujulah untuk dia kata kalau dia mampu untuk berdiri dan dia rukuk. Tapi kalau dalam keadaan rukuk tu dia tak stabil, boleh menyebabkan perkara-perkara contoh jatuh ke atau apa, jadi dia boleh kekal duduk. Ada yang menyatakan sebab keadaan punggung yang lebih tinggi ataupun rendah, yang itu wallahu a'lam, saya tak nampak adanya dalil yang khusus menyatakan keadaan degree, darjah ketinggian ataupun pada punggung seseorang yang salat tu dia perlu untuk lebih rendah ataupun lebih tinggi. Kalau dia dah dalam keadaan memang dia tak mampu, dia buat keadaan tu kerana dia tak sihat. Kalau dia mampu, dia tak salat lah kat atas kursi. Ada yang mensyaratkan kalau nak salat macam tu, bila dia rukuk tu, dia bagi rukuk sikit dah. Dia bagi rukuk sikit supaya sujud dia lebih bawah. Pertama, kalau dia boleh rukuk dengan sempurna, dia mesti rukuk dengan sempurna. Dia tak boleh untuk ketika dia boleh sempurna. Sebab saya tengok kat video orang dok ni, orang tanya, tak boleh untuk dia compromise benda yang dia boleh buat sempurna semata-mata untuk rukun yang seterusnya. Kalau rukun tu dia memang tak, katakan sujud tu nanti dah memang dia tak boleh buat dengan kadar termampu itu, maka dia buat yang kadar termampu lah. Dalam keadaan rukuk dia mampu untuk rukuk yang sempurna, maka dia tak boleh untuk compromise benda yang dia boleh untuk sempurna semata-mata nak bagi lebih rendah nanti yang kedua sujud itu dengan rukuk. Okey? Satu. Dan kemudian amalan-amalan yang lain adalah seperti biasa. Ada sebahagian saya tengok di amalan sebahagian tu bagi orang yang mazhab Hanafi, geng-geng Pakistan dan India, dan saya juga nampak di Oman ketika saya ada program di sana, di masjid-masjid dia mazhab Ibadi, dia akan buat satu kerusi itu dia ada macam jenis kerusi kita yang ada boleh buka tutup tu, untuk dia boleh sujud di atas. Nanti kan dia ada meja tu kan, supaya dia boleh sujud atas tu. Syaratnya dia kena ada macam ada lantai sebagainya. Itu bukan syarat yang wajib, kerana memang asalnya dia tidak boleh sujud di atas lantai. Lantai itu di bawah lah, bumi. Bukan dia create supaya dia boleh sujud satu benda supaya letak macam tu. Jadi kerana dia nak merasakan, katakan macam ni dia ada, jadi saya boleh sujud di atas ni. Dia tak boleh sujud tu disebabkan dia memang ada keuzuran. Kalau itu yang berlaku, ketika mana dia uzur dan dia tidak boleh untuk salat dalam keadaan duduk, dia kena baring.
Adakah nanti dia nak rukuk, lepas masa waktu dia rukuk tu akan ada orang sebelah tolong untuk bagi tekap pada dia? Sebab syarat dia nak bagi tekap. Tidak, kerana dia tak mampu. Dan dia tak mampu untuk sampai kepada lantai. Allah maafkan. Allah maafkan. Dan ini antara solusi-solusi sampai kepada tahap itu yang diajarkan bagi kita menunaikan salat secara sempurna. Sebab itu kita katakan tidak mudah, tidak boleh bermudahan terhadap salat. Dia jangan bermudah-mudahan. Satu part. Yang kedua, jangan sampai susah yang benda tak disebutkan dalam dalil dan nas. Jadi isu yang paling utama saya kira yang boleh dimulakan oleh masyarakat kita, yang pertama, bila kita boleh untuk berdiri, kita kena berdiri. Selepas daripada itu memang berlaku khilaf, sama ada nak sujud begitu, nak lebih rendah. Yang mana kita rasakan terbaik untuk diri kita, kita lakukan yang kita mampu. Okey, memanglah ada sebahagian kata tak boleh itu, tak boleh ini. Sebahagian tu kadang-kadang bahasa kasar. Saya tengok, bincanglah elok-elok, bagi tahulah kan benda tu. Sampai kadang-kadang saya terdetik. Sama. Benda tu dia jangan buat kerah kepala. Time captain pilot suruh duduk di tempat masing-masing, dan kemudian fasten your seat belt. Dia kata waktu ni pergi masuk tandas, jadi kelang kabut. Kadang-kadang benda tu kita nampak orang kita nak pergi umrah, kelang kabut dia punya steward dengan stewardess kan. Nak cakap bacik-bacik, kata aku nak solat ni kan. Aduh, jadi drama tu. Jadi bila kita duduk, kita pun tak tahu perjalanan kita mungkin 7 jam ni, dia agak masa tak berapa nak ni kan, tak ada ni. Kalau katakan yang merentas banyak zon mazhar ni, bahagian pengalaman saya peribadi, kalau ke US, sebahagian tu kadang subuh berkali-kali. Kadang perjalanan tu kat 24 jam ataupun daripada Dubai ke 14 ke 15 jam. Tadi dah subuh di Dubai, naik pukul 7 ke, naik pukul 10 ke, terbang, dia patah balik je. Dia patah balik, jumpa balik subuh. Sebab dia lewat kan, kita naik atas, kita jumpa subuh. Berapa kali subuh dah duk jalan-jalan. Sini dah makin ke tengah, dia akan makin awal, makin dah masuk subuh. Patah balik sana, masuk lagi atas, subuh lagi. Kalau kita nak patah balik ke sini pula lebih cepat. Kadang-kadang kita tengah duduk, memang kena ada terbulan sikit, kita kena duduk. Wuduk dah ada. Kalau tak ada wuduk, nak ambil, kita boleh even tayamum pada dinding ataupun ni. Sebab kita tak tahu masa. Kadang-kadang kita jalan, sebab dia merentah jalan, merentah masa tu. Waktu ni subuh dah. Dia tak apa, bagi 15 minit, tunggu lepas ni boleh ke belakang. 15 minit cerah dah tu, tengok ni. Habis dah, dia sekejap. Jadi benda ni dia bukan ikut waktu biasa kita di ground ni. Di atas tu dah waktu tu kita yakin, dan benda tu pun kita boleh tengok dekat skrin lah. Yang ni aku rasa 15 minit 20 minit ni dah cerah. Kita dah berada pada border. Jadi di situ pula dibenarkan untuk dia bukan saja salat sakit, tapi salat dalam keadaan tak mungkin. Dia salat berdiri, tiba-tiba berlaku tu dia jatuh ke, dia apa, kemungkinan itu boleh berlaku. Jangan tak apa, ini iman saya kuat, saya nak kena buat. Jangan buat perangai tu, jadi memburukkan kita. Termasuklah wuduk. Dia wuduk dekat flight tu macam dia wuduk kat rumah dia. Toilet bawah tu mungkin dia ingat ada air boleh keluar apa semua kan. Habis dia orang tengok teruklah orang Islam ni salat nak wuduk pun sampai belecak dalam habis ni kan, bertakung air. Dia jadi aib pada agama kita, sedangkan kita boleh. Sebab orang kita diajarkan sampai mesti 3 kali. Sedangkan air, dan dia buka tu, dia bagi nak macam dia wuduk dekat rumah dia, dekat surau, nak buka sekuat-kuat dia, sekadar yang dia boleh alirkan, dan kemudian dia ratakan pada tangan dia, cukuplah. Dia tak pakai sampai sebanyak-banyak dia. Dan itu juga
kalau kadang-kadang kita bagi pandangan tu, kita bagi pandangan yang boleh memudahkan dalam ruang yang dibenarkan. Sebahagian yang saya kata sebelum tadi, kadang-kadang bahasa yang digunakan untuk memaksa orang mengambil pandangan kita dan menyamaratakan semua orang ni sakit dia sama, light saja, bukan yang heavy, yang kadang sakit dia melampau. Kadang-kadang terlintas dalam hati saya, kata ustaz ni tunggu hari dia kena ada problem lutut dia, baru dia adakan fatwa dia macam mana. Belum kena kat dia. Yelah, ada kita kadang-kadang kita tegur, jangan ambil mudah, tapi jangan sampai berkasar, sampai macam semua orang tu tak rasa sakit. Tak sama, bukan kita yang rasa sakit tu. Kita tanya, ini guideline dia. Apa, haji tak boleh mudah sangat dan tak boleh paksa sangat. Ambil yang pertengahan di atas kefahaman ni. Okay? Jadi dia faham dan kita pulang kat dia. Lepas pada tu, habis tu nanti dia ambil kesempatan, itu urusan dia dengan Allah, bukan urusan kita. Okey? Satu lagi dalam kursi ni, orang telah share mengenai posisi kursi. Ada mengatakan posisi kursi dalam sekiam tu sama dengan masyarakat. Okey. Bukan ke depan. Kalau tidak ke depan dia nak kiam. Depan berorang. Pasal lurus. Okey. Pertama, itu adalah berkaitan dengan saf lah. Cuma apabila dia ke belakang, dia kena belakang tu kena belakang ni. Sebab orang kalau tidak, yang satu tu akan ke belakang lagi. Okey. Jadi masalah pada belakang pula, ataupun dia kena letakkan semua orang yang berkerusi tu pada satu saf. Jadi dia boleh kosongkan saf belakang tu supaya tak ganggu. Kalau kata itu ada, ideal lah. Kalau dia mungkin boleh pergi hujung, dia tak mengganggu ke. Tapi kita tak boleh nak paksa orang. Semua datang sekali supaya aku boleh di hujung. Ataupun dia dah book hujung, jadi tengah-tengah tu kosong supaya tak ganggu. Yang itu juga jadi masalah yang sama. Ada yang mencadangkan bahawa dia duduk dalam saf, jadi kerusi dia di luar daripada saf, ataupun dia di hadapan jadi tapi dia akan terkehadapan sedikit. Okey. Nak kata okey itu tidaklah okey, sebaiknya saf itu berada pada satu saf yang sama. Tapi itu tidaklah menyebabkan terbatalnya jamaah ataupun terbatalnya salat dia. Okey. Sebahagian masjid dia pilih antara salah satu lah. Tapi ada nampak kata walaupun kursi dia belakang kosong dulu, tak putus saf. Memang uzuran lagi Amin. Yalah, saya katakan tidak terputus saf. Kalau katakan itu pun tidak menyebabkan salat jamaah tu terbatal. Tetapi daripada kesempurnaan dia patut dia tidak boleh terputus macam itulah. Sebab Nabi suruh supaya dalam keadaan saf yang sama. Dan urusan tu memang selama-lamanya akan berlaku lah. Yang ke depan ke belakang ke. Kalau di sebahagian masjid-masjid di negara Arab, kalau mana-mana yang menyebabkan macam tu, contohnya tiang ni, saf ni akan terputus lah, orang tak akan salat ke tiang tu, dia akan kosongkan. Dia akan mula daripada saf yang mana tidak terganggu langsung, saf yang sempurna sampai ke hujung. Okey. Alright, wallahu alam. Dan insya-Allah kita akan sambung pada kuliah akan datang, dan next kelas adalah dalam Ramadan kan. Dan semoga Allah memudahkan urusan kita masuk dalam Ramadan dan kita dapat meraihkan bulan ibadah Ramadan ini dengan baik, mengikut sunnah, dan juga Allah berikan kesihatan daripada awal sehingga akhir, dan Allah memberikan balasan dan pahala yang terbaik bagi tahun ini 1440 Hijrah. Nasallallahu ja'alana wa ja'alakum alladziina tabi'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Nasallallahu ja'alana muttabi'i bil kitabi was sunnah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.